Orang tak takut tak kita? Hari ni orang berani cakap kata, siapa kata orang Melayu nak cakap kata you tu? Hari ni orang berani kata, siapa kata Malaysia ni orang Melayu punya? Orang berani cakap hari ni, mereka kata Melayu pun pendatang di Malaysia ni. Orang tu siapa dia tu saya tak tahu. Tapi orang sudah bercakap macam tu hari ni. Pasal apa? Pasal orang Melayu tidak ada kekuatan. Pasal orang Melayu cari pasal nak bergaduh. Sama orang Melayu ni duk cari titik perbezaan untuk nak berkelahi. Kerana kelemahan yang kita sendiri pi reka, kerana itu orang berani menafikan hak kita di atas bumi tanah tumpah darah kita. Malaysia ni dulu nama tanah Melayu. Kalau tak tukang jadi Malaysia, sampai hari ini nama tanah Melayu. Maksudnya apa? Maksudnya tanah ni Melayu punya. Tapi hari ni orang kata, no, bukan hampa punya, hampa pun pendatang. Tak nampak semangat pun daripada karut betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak abang apa? Saya nak abang kata ruginya berpecah. Ruginya macam tu. Dan saya nak menganjurkan semua pihak bersatu. Bersatu di atas agama kita. Di atas Islam. Hang parti apa semua buang tepi. Kita nak tengok Quran dan hadis Nabi. Siapa pun kalau bercakap tak lari daripada Quran dan hadis Nabi, hak tu kita kena sokong. Clear, benda ni clear. Bukan soal bendera, bukan soal kumpulan, bukan soal logo, bukan soal itu. Tapi soalnya kita orang Melayu, kita orang Islam. Di bumi Malaysia ini, bila sebut Melayu, dipaham Melayu itu Islam. Maksudnya, bila kata Islam, yang menjadi pedoman kita ialah Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana duduk parti cap toyu ke, hana duduk parti cap budu ke, hampir duduk. Tapi bila mai cerita kata Allah sebut dalam Quran, bila mai cerita kata Nabi sebut dalam hadis, itu benda yang wajib didokong oleh cap apapun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu pun tak nampak semangat juga. Penatlah macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Nabi SAW dulu, tumbang dia ataupun pilar dia ataupun benda yang menjadi asas kepada perjuangan dia, apa dia? Quran dan Nabi SAW tu sendiri. Quran turun, Nabi baca dan Nabi terang maksud ayat tu, dan sahabat-sahabat yang sudah mengaku Islam di depan Nabi SAW, mereka kata sami'na wa ata'na. Ini perintah Allah, ini perintah engkau ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Maka Islam diberikan kekuatan pada masa itu. Bani Sulaim yang begitu bersemangat untuk nak lawan Nabi, tapi bila dengar kata Nabi SAW damai on the way, dalam perjalanan nak mai serang mereka, surrender mereka ni. Yang tadinya dibakar semangat oleh ketua mereka ni, kata hamba tahu tak Muhammad buat apa dekat Quraisy yang menjadi partner, yang menjadi rakan perniagaan kita, dia dah pergi bagi kalah mereka di Badar. Takkan kita nak biar kawan kita, rakan niaga kita dibuat macam tu oleh Muhammad. Jom kita perserang Muhammad. Mereka pun semangat. Dia tengok dengar kata Nabi dah mai, mereka baru duk pakat Nabi dah mai. Apa jadi kepada Bani Sulaim? Lari. Mereka lari, mereka tinggal kampung halaman mereka. Apabila Nabi SAW sampai di situ, Nabi duduk 3 hari. Nabi duduk 3 hari, tunggu kok mereka nak mai. Ni yang berita mai kata mereka nak pergi serang Nabi di Madinah ni. Nabi mai sebelum mereka pergi cari Nabi. Nabi mai dan Nabi tunggu mereka 3 hari 3 malam. Mereka tak muncul di depan Nabi SAW. Akibat dia apa dia? 500 ekor unta kepunyaan Bani Sulaim diambil bawa balik sebagai harta faid. Harta faid ni apa tuan-tuan? Harta rampasan yang diperolehi oleh tentera yang pergi ke medan perang tak jadi perang. Kalau jadi perang, harta tu dia jadi ghanimah. Bila tak jadi perang, harta tu dia panggil harta faid.
Nabi ambil 500 ekor unta bawa balik. Namun yang kata Bani Sulaim ini, baru jumpa Marra Zahran pergi jadi panjang. Pasal kampung mereka tu yang marah sangat tu. Kampung mereka. Yang kata Bani Sulaim ini tidak cukup dengan tu. Bila mai berlaku perang Khandak. Perang Khandak ni apa tuan-tuan? Juga dipanggil perang Ahzab. Sama. Perang Khandak adalah perang Ahzab. Sama. Dipanggil Khandak pasal Nabi korek parit atas idea Salman Al-Farisi. Korek parit di keliling Madinah ni. Nak bagi mereka bila mai serang mereka jatuh dalam parit tu. Bila berlaku perang Khandak, perang Ahzab ini, Bani Sulaim ni tadi kita cerita berkorban-korban nak pergi lawan Nabi, bila Nabi mai lari ni, Bani Sulaim ni lagi sekali belot dengan Nabi. Depa pergi pasang perjanjian kot tepi dengan Quraisy yang nak mai serang Nabi. Depa pergi janji di sana. Bila berlaku perang, depa duduk dengan Nabi. Padahal depa memihak kepada kafir Quraisy. Ini cerita Bani Sulaim. Itu yang bila jumpa tempat dia duduk, dia nak main marah. Pasal dia kianat Allah dan dia kianat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa mengkhianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sambung hadis tu. Tu baru boleh sambung. Kan? Baik. So dia kata apa? Dia kata ketika sahabat-sahabat ni pi masuk dalam kumpulan ini, sampai di satu tempat dekat dengan Mekah yang bernama Marra Zahran, maka mengusir ataupun ligan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Arnab itu. Bila sampai tengah jalan ni, tengah padang pasir ni, nampak Arnab, pakat duk ligan Arnab. Sampai aku, kata Anas bin Malik, dapat akan dia. Pakat duk ligan Arnab, tuan-tuan. Nak tahu penat tak penat, pergi beli Arnab, ligan dia. Bukan senang nak tangkap dia. Dia lari cupui, jenuh ligan. Kan? Semua orang pakai duk ligan tak dapat. Anas bin Malik, dia kata apa? Aku dapat. So, dia budak lagi masa tu. Dia muda, dia riang jenuh. Tenaga dia, power duk dekat dia. Dia pilihan, dia kata apa? Aku yang dapat akan Arnab itu. Dan orang semua sudah penat. Dan tidak dapat mereka itu. Dia kata oleh semua penat, pakai duk sandang di pokok, duk apa? Dia kata aku ligan sampai dapat. Sambung hadis tu, dia kata fa akhaztuha fa ataitu biha Aba Talha fa zabahaha bi Marwah fa ba'atha ma'i fakhdaha aw bi warikiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akalah. Itu hadis dia. Maka aku ambil akan Arnab itu, bawa pulang, bawa balik bersama-sama dengan aku. Dan aku bawa akan Arnab itu kepada pak tiri aku yang bernama Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kuliah kita yang sebelum bulan lepas kita cerita Abu Talha ni siapa dia, tuan-tuan? Abu Talha pak tiri kepada Anas bin Malik. Kita dah cerita dah. Mak dia nama apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni bukan Bani Sulaim. Saya hidup keliru tu pula, kacau pula. Oh, kata Ummu Sulaim ni dia geng tu rupanya. Dah. Dia Ummu Sulaim, dia bukan Bani Sulaim. Mak Anas bin Malik ni nama Ummu Sulaim. Dia kahwin dengan Malik, bapa kepada Anas, Anas bin Malik. Malik ni sampai mati tak masuk Islam. Kemudian mak kepada Anas ini dipinang oleh Abu Talha, sedangkan Abu Talha masa tu belum Islam. Mak Anas kata apa dekat Abu Talha? Dia kata kalau betul hang nak menikah dengan aku, hang masuk Islam. Hang masuk Islam itu menjadi mahar, menjadi mas kahwin kepada nikah aku. Abu Talha pun kata alright. Dia masuk Islam. Masuk Islam dia tu dijadikan mahar kepada kahwin Abu Talha dengan mak kepada Anas bin Malik. Maka Abu Talha ni jadi apa? Pak tiri Anas bin Malik. 2 bulan tak main kuliah, lupa dah. Anas bin Malik pun lupa ni siapa. Ingat balik cerita yang buat masak, Abu Talha suruh Anas pergi jemput Nabi main makan. Nabi main bawa geng daripada masjid. Dia kata jom, mereka bawa kenduri, jom. Pucat muka Abu Talha ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku jemput tuan saja. Ni yang bawa mai satu baik rombongan ni pasal apa? Kemudian Nabi masuk mai, Nabi baca-baca apa? Makanan sudah jadi lebih. Itu kita baca 2 bulan lepas. Kalau buat ujian, fail lebih semua. Fail lagu tu cerita dia, kan?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anas ni bila dia ligan arnab dapat, dia bawa balik arnab dekat pak tiri dia yang bernama Abu Talha Al-Ansari. Bila diambil oleh pak tiri aku daripada aku, lalu disembelihnya dengan batu pejal yang tajam macam pisau. Boleh tak boleh tuan-tuan guna batu tajam untuk nak sembelih? Boleh tak boleh? Boleh. Syarat dia apa dia? Tajam. Kan dalam hadis Nabi kata iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Setengah orang baca fa ahsinuz zabha. Kan? Apabila kamu nak sembelih, maka elokkan cara sembelihan. Yang kata cara sembelihan elok tu apa dia? Guna benda tajam menyegerakan putih dua orang dia dan menyegerakan dia mati. Jadi kalau sekiranya batu tu betul-betul tajam macam pisau, boleh tak boleh guna? Boleh. Seramik, barang seramik. Oi, tajam tuan-tuan. Ni orang duk buat lantai ni apa? Tiles ataupun marble, tajam tuan-tuan. Tukang-tukang hak duk buat kerja pasang tile di rumah kita tu, kalau tile pecah ni, jari depa ni habislah. Tajam. Dia makan macam pisau sembelih ayam makan tu. Tajam. Maka Abu Talha guna pisau yang tajam. Cari piduk cerita pasal tile tu pula buat di mana, faham? Jenuh pula bila nak habis. Abu Talha guna pisau yang tajam tu sembelih arnab ni. Maka bila dia ambil oleh pak tiri aku akan arnab tu daripada aku, lalu disembelihnya dengan batu pejai yang tajam macam pisau. Bila sudah dikupahnya dan dipenggal-penggalnya, kupah. Orang panggil kupah ke arnab ni? Kupah ni buah apple. Lapah ke? Lapah ni lembu, susah kan? Arnab ni halus dia panggil apa? Panggil lapah lah, kita panggil lapah. Apabila dilapah dan dipotong-potong arnab tu, Abu Talha lepas dia sembelih, dia selinak tu saya panggil selinak buang kulit arnab ni, dia potong-potong arnab tu semua, maka ia pun mengirim paha arnab itu ataupun pangkal paha arnab itu kepada Nabi SAW sertaku sama-samanya. Tu dia kan, dari sahabat-sahabat Nabi, depa apa pun teringat kat Nabi, apa pun teringat dekat Nabi, Nabi bagi dekat Nabi. Kan tu sebab dulu tu guru pondok dia bila dia baca hadis metang ni, dia tekan betul-betul supaya orang hantar ayam pergi rumah dia. Tak maulah, saya bukan melawak saja. Melawak saja kan. Metang tu mau tekan kuat-kuat sikit, ramailah orang pergi hantar macam-macam di rumah dia. Kan? Ini adab sahabat dengan Nabi SAW. Baik, bila paha arnab yang dah masak dan dihadiahkan kepada Nabi SAW itu sampai kepada Nabi, lalu dimakannya. Bila mereka ni sembelih arnab, selinap kulit, potong-potong, masak, buat masak kurma ke masak apa tak tahu, siap masak, bahagian paha tu pergi hantar dekat Nabi, sampai-sampai Bismillahirrahmanirrahim, Nabi pun nyak makan. Benda tu direkodkan di dalam hadis dan dijadikan dalil bahawa arnab itu binatang yang halal dimakan. Itu cara istimbat hukum. Istimbat ni maksudnya apa? Nak simpui ambil hukum daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tu baru tajuk arnab. Tak apa tuan-tuan. Sekali dia nak main memerang, boleh makan tak boleh makan. Sabar Ustaz. Baik, dia kata lalu Nabi SAW makan arnab itu. Qala qultu akala qala qabilah. Kata Anas bin Malik, aku katakan kepada orang yang membawa hadiah itu kepada Nabi SAW. Nampak? Nabi tak boleh kata sedekah. Pasal Nabi tidak boleh terima sedekah. Nabi tidak boleh terima zakat. Nabi tidak boleh terima sedekah. Nabi boleh terima hadiah. Sebab zakat dan sedekah ini menjatuhkan taraf. Nabi tidak boleh dijatuhkan taraf. Nabi mulia, maka kita nak bagi dekat Nabi, kita kata kita hadiahkan kepada Nabi sebagai satu penghormatan kepada Nabi SAW. Kemudian Anas tanya kepada kawan yang bawa arnab ni tadi, pergi bagi dekat Nabi, adakah dimakan oleh Nabi SAW akan arnab itu? Anas ni excited, tak sabar nak tahu Nabi makan ke tak arnab ni. Pasal dia yang cukup tangkap tadi. Dia yang cukup tangkap, dalam keadaan dia pun tak tahu boleh makan ke tak boleh makan binatang ni. Bila bagi kat pak tiri dia,
pak tiri dia bagi bismillah sembelih, buat gulai, hantar pergi dekat Nabi. Dia nak tahu Nabi makan ke tak? Pasal benda ni benda yang tidak menjadi kebiasaan makanan kepada orang Arab. Kan, tak menjadi kebiasaan. Maka jawab orang yang bawa arnab pergi hadiah dekat Nabi itu, dia kata qabilah. Dia kata sudah diterima oleh Nabi SAW akan dia, tetapi dimakan ataupun tidak dimakan itu aku tidak tahu. Dia kata aku pergi hantar dan Nabi terima. Lepas tu Nabi masuk dalam rumah, dia makan ke tak ke aku tak tahu. Benda tu jadi dalam rumah Nabi, dia kata. Tapi hadis kata awal tadi apa dia? Dia kata fa'akalah, Nabi makan. Begitu cerita dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Ammar dan Muhammad bin Safwan, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ulama. Tiada memikir mereka itu akan makan arnab itu salah. Majoriti ulama kata arnab halal dimakan. Dan sesungguhnya telah dimakruhkan oleh setengah daripada ulama untuk makan arnab itu. Kata mereka itu alasan dia kerana dia berdarah haid. Sebahagian orang faham kata arnab ini ada haid, maka kerana tu dia kata makruh kalau makan. Masalah makan arnab itu apa hukumnya di sisi mazhab Syafi'i? Mau dia nak khususkan jawapan dia, boleh tak boleh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, makan arnab itu halal di sisi Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan di sisi ulama semuanya. Imam Nawawi kata apa? Bukan Imam Syafi'i saja, empat mazhab kata arnab halal dimakan. Dia kata, so clear, lepas ni pergi cari sate arnab makan. Clear, dia kata. Melainkan orang yang dihikayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibnu Abi Layla bahwasanya memakruhkan keduanya memakannya. Ini yang kata hukum fiqh, tuan-tuan. Hukum fiqh dah macam tu punya ramai buat keputusan kata halal, ada juga di kalangan ulama ni yang kata makruh. Dia kata, dan bermula dalil jumhur adalah hadis tadi. Jumhur kata boleh. Baik, tengok tajuk baru, bab fi aklid dhab. Ni pula cerita tentang hukum makan dhab. Dhab ni kalau kita terjemah biawak, lakulah biawak lepas ni. Jadi tu usah terjemah kita habaq dhab itu dhab. Habis sangat kalau orang tanya dak lah dhab tu apa? Dhab tu biawak padang pasir. Bukan biawak meregung. Ya tu. Cuba kita tengok. Ketahuilah saudaraku, biawak di tanah Arab itu lain sikit rupanya daripada biawak di tanah Melayu. Dia tulis ni 70 tahun dulu. So dia tak tulis Malaysia, dia tulis tanah Melayu. Tu yang duk kata kita punya. Kan? Dia nak mai balik pula angin tu. Baik, iaitu kepalanya bulat dan muncungnya kurang tirus. Ini yang kata dhab. Tuan-tuan, orang duk semaga balik tu, duk jual kat pasar malam tu. Tak, kat di luar tu ada jual dhab. Kan? Depa smuggle, depa seluduk daripada negeri Arab bawa balik mai. Depa buat macam mana? Depa bungkus dhab ni dengan foil. Foil ni apa? Tu peteh. Apa? Foil ni dia merlip tu. Merlip tu. Kan? Kalau pergi di Mekah Madinah banyaklah foil ni. Dia buah nasi dalam bekas dia tu, dia tutup dengan foil kat atas tu. Foil tu. Foil tu kononnya, saya tak tahu lah, tak pernah buat eksperimen. Kononnya foil ni kalau kita bungkus apa-apa, dia masuk dalam scanner. Hadut scan di airport tu, tak nampak katanya. Tak payah baca waja'alna min baini aydihim, tak payah. Tak payah. Dia kata pakai tutup dengan foil tu saja, zup masuk sekali dengan beg ni, lepas dalam scanner, assalamualaikum, lepas tu ya. Dia tak tahu betul tak, tapi tuan-tuan try tengok. Siapa ada adik-beradik custom, panggil test tengok buah foil, lalu put dalam custom punya scanner tu, tengok nampak tak nampak. Tapi puak-puak ni katanya depa duk smuggle dhab masuk mai dengan bungkus dalam foil tu. Dan dhab ni mendatang payah mati. Bungkus dalam foil tu masuk dalam beg,
penerbangan sampai berapa jam, turun mai di sini, balik di rumah, buka kedai awal tu lah, tak ada apa. Yang kata ni mendatang ni, yang kata dhab ni. Baik, so dia kata hak duk jual kok sini, kok Cawkit Road tu tak tahu betul tak betul dhab ke, ataupun bewak sini yang telah melalui pembedahan kosmetik ke apa ke, dia buat bagi nampak anak macam dhab, saya tak tahu kan. Tapi dhab ni dia kata tak serupa dengan bewak sini, dan ekornya panjang daripada biawak tanah Melayu. Dia kata lihat gambarnya di dalam Kamus Al-Marbawi. Balik lagi, kalau anak-anak mengaji Ma'had, mengaji Maktab Mahmud, buka Kamus Marbawi, cari dhab. Dia Syekh Idris Al-Marbawi, dia bubuh gambar dhab di situ. Tengok, oh macam ni dhab betulnya. Dia pergi dekat orang duk jual minyak dhab ni, mau duk tak sebelah muka dia begitu, tengok. Sopa tak sopa. Dia begitu. Maka biawak itu halal dimakan. Yang kata dhab memang halal, tak ada cakap banyak, dia memang halal. Bermula dalil yang menunjukkan halalnya itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an akli dhab faqala la akuluhu wa la uharrimu. Nabi jawab lagu tu. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh orang tentang makan biawak, tentang makan dhab itu. Orang pergi tanya Nabi, boleh tak boleh makan dhab? Adakah boleh ataupun tidak, ataupun haram makan dhab itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak makan, tetapi aku tidak mengharamkan dia. Nabi jawab macam tu. Nabi kata aku tak makan pasal aku tak lalu, tapi aku tak kata dhab itu haram. Nabi jawab macam tu. Maka tidak aku makan kerana tidak menerima nafsuku. Nabi kata aku tak lalu. Aku tengok rupa dia pun rasa lan, tahu lan? Bukan masalah lan ni rasa kata susah kalau nak abang ni, dia tak boleh nak pi tu lan lah. Tak boleh nak pi. Kata hang malam ni nak pi tak Masjid Sultanah? Aku lan, dia kata. Tu maksud tak boleh pi. Betul kan contoh tu? Tak betul, tak betul. Itu jangan guna kalau SPM fail kalau tulis macam tu. Baik. So dia kata apa? Nabi kata aku tak makan pasal aku lan dengan dhab ni. Aku tengok pun aku tak lalu, tapi aku tidak mengharamkan siapa nak makan. Kerana kaum aku, Nabi kata tidak makan dhab ini. Nabi kata bukan aku saja, kaum aku tak makan dhab ini. Dan aku ada berasuh di dalam kaum aku. Kerana aku duduk dalam kaum aku yang tak makan dhab, maka aku pun jadi tak makan dhab ini. Nabi kata macam tu. Dengan sebab itu, maka tidak makanlah ia. Maka aku pun sama, Nabi kata, tak mau nak terima oleh nafsu aku untuk makan dhab ini. Kata At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Umar bin Al-Khattab dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibni Abbas dan Thabit bin Wadi'ah dan lain-lain lagi. Ramai sahabat meriwayatkan hadis ini, dan hadis itu hasan lagi sahih. Baik, makan dhab itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim, telah ijma' orang Islam bahawasanya dhab itu halal. Ijma' maksudnya apa? Sepakat. Kan kita punya masadir tasyri' syarah kita apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' maksud sepakat ulama. Kata dhab itu halal, maka halal. Tak payah duk cakap banyak dah, memang halal. Maka hukumnya itu halal. Kata Imam Nawawi, sepakat semua orang bahawa dhab itu halal. Tiada makruh memakannya, melainkan barang yang dihikayatkan daripada ashab Abu Hanifah yang memakruhkannya. Imam Hanafi sendiri kata halal, tetapi sebahagian daripada pengikut Imam Hanafi mereka kata makruh. Begitu. Dan melainkan barang yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Iyad daripada satu kaum bahwasanya berkata mereka itu haram tu. Sebahagian daripada ulama yang didokong oleh Al-Qadhi Iyad, mereka berpendapat kata haram atas sebab-sebab mereka. Nampak tuan? Selama-lamanya dalam fiqh ni akan ada benda macam ni. Itu sebab bila timbul isu anjing pun sama.
Jangan bergaduh, jangan berkelahi. Memang tak akan dapat satu kata putih dalam soal fiqh ni. Susah. Benda-benda macam ni akan ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh, dia ada condition dia. Dia ada syarat-syarat dia. Macam tu. Jangan paksa orang menerima pendapat yang kita pegang. Itu yang paling cantik, paling selamat. Kita dengar kata, oh ada mazhab kata lagu tu. Masya Allah, tafadhal. Kita di Malaysia, kita bermazhab Syafi'i. Maka kita ikut yang tu. Habis, selesai. Jangan pergi duduk jengkai orang, jangan pergi duduk cari gaduh dengan orang. Sebab takkan habis isu-isu yang macam ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berkelahi ni yang kata kita punya berpecah ni, berkelahi ni sampai ya Allahu akbar tuan-tuan. Kawan yang uzung sakit main semayang duduk atas bangku ni pun jadi masalah. Satu ustaz mengajar di masjid tu, duk abang kata orang yang semayang duduk atas kerusi ni semayang, sama saf dia kira di mana. Ni satu ustaz mengajar di masjid. Dia abang kata kira pada tumit kawan tu. Tumit kawan yang duduk atas bangku tu, saf dia dikira pada tumit dia. So tumit dia mesti sama dengan tumit orang lain dalam saf tu. Bila tumit dia sama dengan tumit orang lain, tumit bangku dia pergi mana? Tumit bangku dia lepas pergi belakang. Jadi belakang bangku dia siapa nak pergi duduk ronok semayang bawah bangku tu? Satu masalah. Mai satu ustaz pula mengajarkan ceramah ke apa-apa, buka soal jawab. Soal jawab ni buka, kadang-kadang bukan nak selesai masalah, nak bagi tambah masalah. Tanya pula ustaz ceramah ni orang uzung duduk semayang atas bangku ni, dia nak kira macam mana saf dia, nak kira tumit dia kan, nak kira hujung kaki bangku belakang dia kan. Ustaz ni pula kata apa? Ikut kaki bangku lah dia kata. Kalau ikut tumit dia, kaki bangku lepas pergi belakang, kawan belakang nak semayang, nak sujud macam mana, nak ronok bawah bangku pula dah. Lepas tu ustaz tu dia ceramah habis, Assalamualaikum, dia balik, masjid bergaduh. Masjid ni tak pasal-pasal bergaduh. Pasal satu hak ikut ustaz mengajar tu. Ustaz tu kata ikut tumit dia. Hak satu ikut kawan yang main ceramah. Kawan main ceramah kata ikut kaki bangku. Duk bergaduh pula dalam masjid tu riuh rendah. Pitanya pula ustaz seorang lagi pula. Dia mesti ada tiga Abdul ni. Pitanya Abdul yang ketiga pula. Abdul. Apa nak jadi dekat kita ni tuan-tuan? Apa nak jadi dekat kita ni? Sebab apa? Sebab cara ustaz tu, habang tu, cara dia kata dia seorang betul. Cara dia habang tu, hak dia betul. Dia kata kira tumit. Cara hak seorang lagi pun macam dia betul, kira kaki bangku. Ni hak duk dengar ni, yang Haji Hamid, yang apa ni duk dengar cerita pasal tumit ni, pening lah. Lepas tu ada pula satu kepiah longgak pula kata apa? Saya yang ni, yang saya malas duk pergi mengaji ni. Dia pula pergi kata macam tu. Dia kata aku yang ni, aku malas nak pergi mengaji ni. Satu kata yang ni, satu kata yang ni. Kita tanya dia, hang duduk atas bangku kan? Aku dak lah. Tak, mainlah mengaji. Allahu akbar. Maksud saya nak abang apa dia? Nak cari tu, titik perbezaan tu, nak bagi jadi berkelahi tu. Yang tu yang tak bagus. Ambil satu jalan yang tak jadi bertelingkar. Apa dia? Kawan hak semayang atas bangku, semayang hujung sah. Semayang hujung sah. Dia nak kira tumit dia ke, dia nak kira kaki bangku ke, dia duduk hujung. Jadi saf yang kedua, bila bena pergi sampai kat hujung kat bangku dia, tak payah siapa semayang belakang bangku dia. Pergi next saf. Selesai masalah. Dia nak kira tumit ke, dia nak kira kaki bangku, dia kira pergi. Tapi dia duduk di hujung sana. Dia tak mengganggu saf yang kedua nak semayang. Senang. Habang lagu tu, hilanglah ketat dada tu. Oh betul juga. Ada jalan tak bergaduh tu, pergi cari hak nak bergaduh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang kata kemelut yang jadi di dalam masyarakat Islam, bukan di Malaysia sahaja, di mana-mana orang Islam. Begitulah keadaan dia. Cubalah tuan-tuan fokus kepada persamaan, hindari daripada membesar-besarkan perbezaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawasanya mereka itu berkata haram. Ada satu puak kata tak boleh makan tak. Dan aku gamak, kata Imam Nawawi, aku agaklah, dia kata tiada sah hikayat itu daripada seorang pun. Hikayat ataupun riwayat yang mengatakan haram makan dhab ni, Imam Nawawi kata aku agak tak ada sumber pun yang menjadi sandaran mereka.
melainkan semata-mata dakwaan sahaja. Kata Imam Nawawi macam tu. Baik, makan arnab dan juga yarbung. Yarbung pula dah. Apa benda yarbung ni tuan-tuan? Yarbung bunyi macam rebung. Yarbung maksud dia tikuih padang pasir. Yarbung dia panggil yaro bawa ain. Yarbung ni maksudnya tikuih yang hidup padang pasir. Tadi bewak padang pasir, yang ni tikuih padang pasir. Baik, apa hukum pula pi makan yarbung, iaitu tikuih padang pasir, dan sa'lab. Sa'lab ni maksud apa? Musang. Apa hukum makan musang? Dia kata. Dan apa hukum makan landak? Dan apa hukum makan bewak kita ni? Dan apa hukum makan alwabar? Ni bahasa Arab. Alwabar. Alwabar ni maksud macam tikuih juga. Tapi spesies alwabar ni dia hanya hidup di Afrika saja. Dia tak hidup di negeri lain. Dia hidup di Afrika saja. Dia dipanggil alwabar. Apa hukum makan benda ni? Dan apa hukum makan ibana urs? Dia kata ibana urs. Ibana, bukan ibnu, dia baca ibnu tadi, kata ibana urs. Tupai. Apa hukum makan tupai? Dia kata dan ia itu halal juga. Tu dia. Kata dia apa? Itu pun halal. Mampu musang lepas ni. Jenuh lah. Dekat. Dia kata begitu. Ini pendapat. Dan tiada khilaf pada suatu daripada itu melainkan al-wabar dan landak. Al-wabar dan landak saja ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh makan. Maka pada keduanya itu satu wajah mengatakan keduanya itu haram. Ada pendapat kata al-wabar ni yang kata tikuih apa Afrika ni dengan landak haram. Ada orang kata tu. Senang apa tuan-tuan? Pelik-pelik saya dok makan lah, itu senang. Kan? Ni mai tikuih sekong, ni nampak lain macam boleh kot yang lain ni. Teruslah. Yang kata tikuih, kencing tikuih pun masuk hospital koma tuan-tuan. Nak pergi duk buat korma tikuih. Jangan. Allah bagi dekat kita di Malaysia ni, Allahu Akbar, benda halal punya banyak duk ada. Tu saya duk pergi duk selongkang cari benda pelik-pelik macam ni. Tapi ini perbahasan ilmu. Kita baca, kita tahu. Dekat tu aja. Baik. So dia kata pada yang keduanya itu satu wajah mengatakan keduanya itu haram. Dan bermula yang sahih yang dinaskan ialah halal. Landak dan al-wabar juga halal. Dia kata begitu. Dan dengan dia memutus oleh jumhur dan halal landak dan juga halal landak raya pula, dia kata ada landak raya. Saya tak tahu ini. Tapi dia tulis landak raya atas qaul yang sahih lagi dinaskan dan ada padanya satu wajah. Dan ada pun binatang samur. Samur, Arab panggil samur. Dalam bahasa kita orang Melayu panggil apa? Memerang. Memerang tu orang Arab panggil samur. Jadi kalau dapat anak dia duk nama Samur, Muhammad Samur. Muhammad Samur dia jadi memerang dia lepas tu. Kan? Jadi dan ada pula binatang samur iaitu memerang dan binatang tupai dan juga fannak. Ni jenis musang. Fannak dia panggil. Dan juga qamqam apa? Cepelai. Kita tak bisa tengok. Dan sebagainya. Dia kata ni ada bermula yang sahih lagi yang mansusnya halal juga benda tu semua. Halal juga. Cepelai ke apa semua ni musang memerang mu halal, dia kata. Dan qaul yang kedua bahawasanya haram. Akan ada satu pendapat kata haram. Dia senang dia apa? Tengok garis panduan yang disebut dalam hadis umum. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang berbisa. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang yang guna taring untuk nak bahang. Binatang yang haram ni apa dia? Yang guna kuku untuk nak mencengkam. Binatang yang haram ni apa dia? Binatang yang berbisa. Kalau makan boleh bawa mudarat. Tengoklah. Tengok garis panduan tu. Tengok binatang ni satu-satu. Ada tak ada ciri-ciri haram? Kalau ada, haram. Kalau tidak ada, tak lalu saya makan. Cantik. Dia kalau begitu. Okey? Baik. Dia kata dan qaul yang kedua mengatakan haram. Wallahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan. Insya-Allah kita masuk fi akli ad-dhab'. Fi akli ad-dhab'. Ad-dhab' maksudnya dia nak macam anjing atau nak macam serigala. Boleh tak boleh makan benda ni?
Baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok dalam apa internet, di China ada satu bandar di China ni, apa Yunnan ke apa, saya baca sepintas lalu saja. Depa dalam setahun depa ambil satu hari untuk makan anjing secara besar-besaran. Di Yunnan ke apa, satu bandar dalam China ni. Depa dah buat benda ni turun-temurun daripada zaman berzaman. Depa ambil satu date, satu tarikh, pada tarikh itu anjing ni kira dibuat satu majlis makan anjing besar-besaran. Dan bila mai season tu, bila mai musim tu, anjing ni jenuh lari. Pasal apa? Pasal anjing dibeli dengan harga yang cukup tinggi. Pasal benda tu bukan saja tradisi, dia disertai dengan fahaman depa ni. Apa ni, puak-puak humanitarian ni, apa, kemanusiaan yang cinta, apa dia panggil ni, geng pencinta binatang apa semua ni turun dengan orang putih, dengan dalam kalangan masyarakat China sendiri ada yang terlibat dalam NGO kasih binatang apa semua ni, pakat turun di bandar yang disebutkan ni. Tapi tak boleh buat apa, sebab benda tu sudah jadi satu tradisi depa turun-temurun. Tuan-tuan masuk dalam apa YouTube, tuan-tuan boleh tengok benda ni. Reporter yang pihak pencinta binatang ni semua habis sangat boleh pergi interview saja. Ni kawan hak duk semelih anjing, kawan hak duk takik anjing, kawan hak duk carry anjing belakang motor nak pergi hantar tempat orang duk timbang nak beli anjing ni, habis sangat boleh interview saja. Depa tak layan siapa pun. Bagi depa tradisi ini mesti diteruskan. Dia sampai jadi lagu tu. Di situ kalau nak pergi buat kempen touchdown bagus. Di situ, bukan di sini. Kan dia tu. Kadang mai hak muka comel ni, anjing hak jenis pet ni, hak muka comel pun depa ranjau sekali bawa pergi. Dia ni bubur, potong-potong jual macam tu juga. Dan depa makan dengan enjoy macam mana orang Vietnam yang mai Malaysia ni. Kan? Itu pihak perbandaran Sungai Petani dan juga polis Sungai Petani cerita kat saya, Vietnam banyak lah ni di Malaysia ni. Vietnam banyak, mereka masuk mai kerja macam-macam. Mereka ni menu paling istimewa anjing. Tak kira goreng ke, nak buat kurma ke, nak sebut pun dia nama leceh lah. Tapi dengan mereka ni, kalau tak mau, kita tak suka anjing, panggil Vietnam mai duduk taman kita. Memang tak ada anjing. Pasal anjing kenai muka Vietnam ni. Dia tengok dia kenai. Dia kata ni cerita dia mau duduk belah bang. Depa ni dia tengok anjing dia elok dan dia merambu. Bukan elok anjing, elok depa ni merambu bila tengok anjing. Jadi yang polis cerita ni pasal apa? Polis Sungai Petani cerita ni, polis Kuala Muda cerita ni pasal apa? Pasal report kehilangan anjing ni hari-hari. Polis ni duk terima report. Yalah dia pergi beli anjing tu, anjing pet, anjing kesayangan, dia beli pun ribu-ribu ringgit. Boleh kat puak Vietnam ni. Dia peduli apa-apa ribu. Dia dia ni tak boleh tahan. Dia pergi report polis, anjing hilang, bawa dengan gambar apa pergi tunjuk, boleh tunjuk lah. Benda tu dah tak ada dah jadi korma dah. Nampak? Ni tajuk akan datang ni, fi aklid dab'in. Fi aklid dab'in. Daba' maksudnya binatang yang macam anjing, macam serigala. Nama dia daba'. Boleh makan, tak boleh makan. Dia nak main tu. Lepas tu dia main fi akli luhumil khail. Halai tak halai makan daging kuda. Al khail. Kan dalam Quran kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Kan diperintahkan orang Islam ni buat siap sedia dengan pasukan tentera yang kuat dan juga pasukan berkuda. Khail ni boleh makan, tak boleh makan. Dia akan main. Kemudian dia main adik-beradik khail ni cerita tentang himar, kaldai. Boleh tak boleh makan. Kalau kata kuda boleh, himar tak boleh. Pasal apa? Ada jawapan dia. Dia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.